Cerita ni sebenarnya adalah cerita kisah benar yang saya ambil daripada kawan saya sendiri. Cerita ni adalah mengenai saka harimau. Bagi saya lah, semua orang mesti tahu kan. Siapa je tak tahu saka harimau ni kan. Cumanya dia nampak tak nampak je depan mata. Betul tak? Kawan saya ni dia rapat dengan nenek saudara dia. Nenek dia ni dikatakan mempunyai saka harimau. Kawan saya ni dia punya rapat dengan nenek saudara dia daripada kecil ni, sampaikan dia memang selalu sangat tidur dengan nenek saudara dia ni. Jadinya nenek dia ni seorang bidan. Jadi pada satu hari tu kawan saya ni pun tengoklah proses nenek saudara dia ni membidankan orang. Dan selepas habis je proses membidankan orang tu, nenek dia ni pun terus bergegas ke laut sambil membawa upih pinang. Kalau korang tahu upih pinang tu dia macam pelepah kelapa macam tu lah. Dan dalam upih pinang tu nenek dia sediakan pulut kuning dengan telur rebus dan dia hanyutkan di laut. So kawan saya ni pernah lah dia menyoalkan nenek dia. Dia tanya, nenek buat apa? Kenapa nak tak dekat laut benda tu? So nenek dia kata macam ni, nanti kau dah besar, kau tahulah. Sampai umur kawan saya dah 11 tahun macam tu, kawan saya ni pun masih lagi rapat dengan nenek saudara dia. Pada satu malam, sewaktu nenek saudara dia sedang menyiapkan makanan, kawan saya ni pun pergilah tengok kat dapur apa yang nenek dia ni siapkan. Pada waktu tu dia nampak nenek saudara dia ni menyiapkan satu bekas bertih jagung. Orang senang cerita orang panggil popcorn lah. So, apa fungsi popcorn ni? So, bila kawan saya tanya kenapa Wan buat popcorn? So, Wan dia cakap macam ni, nak jamu. Nak jamu. Tak tahulah apa maksud dia nak jamu tu. Jadi pada waktu itu kawan saya ni disuruh oleh nenek saudara dia untuk membawa satu bekas kemenyan ke bawah rumah. Jadi kawan saya ni pun bawalah bekas kemenyan ke bawah rumah. Bekas bertih jagung tu juga diletakkan di bawah rumah. Sewaktu semua orang tengah tidur pada waktu malam tu, kawan saya ni terdengar bunyi tapak kaki. Bunyi tapak kaki ni dia agak lain sikit. So kawan saya ni pun mulalah orang kata berani pergi tengok, mengintai, mengendap dekat bawah. Dia intai, sekali dia nampak harimau sebesar kerbau. Korang rasa dekat bawah rumah, and kawan saya nampak harimau tu makan bertih jagung. Saya tak tahulah dia makan bertih jagung flavor salted caramel ke regular ke basic ke, tak tahulah nah. Nak dijadikan cerita juga, pagi tu kawan saya nakkan kepastian betul ke tidak dia nampak harimau tu. Kawan saya turun dan dia nampak tapak kaki kucing sebesar tapak tangan, like besar-besar. So kawan saya terus pergi tanya nenek saudara dia, and then nenek saudara dia pun cakap itu kawan dia. Jadi bila kawan saya ni dah besar, dia faham apa yang dia nampak. So bila dia nak kenal pastikan, dia tanya mak dia sendiri, and then mak dia pun bagi tahu yang sebenarnya nenek saudara dia ni mengamalkan satu ilmu, iaitu saka harimau lah. Tujuan salah satu saka harimau ni adalah untuk melindungi dia dan juga memudahkan kerja dia melakukan perbidanan. Kalau korang perasan lah, korang nak cakap pasal saka-saka ni kan, especially kalau korang tahu pasal saka harimau ni, dia agak susah sikit lah kalau korang nak tahu. Sebagai contoh, kalau korang nak tahu kriteria yang orang ambil tuntutan macam ilmu penanggal ke apa, diorang ada kriteria dia. Contoh mungkin secara fizikal dia punya kriteria is di garis leher ni nampak macam tebal kan. Kalau untuk orang-orang yang mengamalkan ilmu saka harimau ni, agak susah sikit kita nak detect yang dia ada membela saka harimau ni. Tapi kalau nak ikutkan kata-kata, especially kata-kata orang Negeri Sembilan lah, biasanya orang kata lelaki pada waktu dulu pergi belayar, perempuan di rumah. Kita faham salah satunya adalah saka ni digunakan untuk melindungi diri, especially perempuan lah kan. Tapi bila dah sampai bergenerasi macam ni, agak menyusahkan sikit untuk kita lah. Kalau boleh kita tepislah benda-benda macam ni